Dah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum tu kami minta maaf sebab ada banyak masalah tadi. Okay, kita terus ni kami dari kumpulan yang ketiga ingin membentangkan tentang Hajar Aswad dan Multazam. Secara asasnya mesti korang semua dah tahu kan. Tapi kami akan bagi tahu secara direct. Saya perkenalkan nama ahli kumpulan. Nama saya Muhammad Aiman bin Ahmad Tamizi, Ashraf Daniel, Nasrullah, Zul Haikal dan juga Rafzamuddin. Okay, ini adalah antara gambar-gambar tu Hajar Aswad. Ini bukan Multazam, ini pintu Kaabah, tepi dia baru Multazam. Okay, pengenalannya Hajar Aswad ni dia terletak di salah satu bucu Kaabah dan juga dikenali sebagai rukun Hajar Aswad. Hajar Aswad ni juga dijadikan sebagai permulaan dan perakhiran untuk tawaf. Bila kita nak mulakan tawaf, kita akan bermula di penjuru Hajar Aswad dan akan berakhir di penjuru Hajar Aswad juga. Seterusnya asal batu Hajar Aswad ni dan mengapa dia berwarna hitam juga disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW. Mafhumnya Hajar Aswad berasal daripada syurga. Warnanya lebih putih daripada susu dan dosa anak Adam lah yang menyebabkannya menjadi warna hitam. Lepas tu awal abad 14 Hijrah, Hajar Aswad ni terjadi satu peristiwa menyebabkan Hajar Aswad terpecah dan menjadi beberapa serpihan batu sebanyak 15. Tapi mereka telah melakukan proses membaik pula dan diuli menggunakan lilin dan juga kasturi. Tetapi di dalam proses itu juga ada yang menyatakan disebabkan terlalu banyak kasturi menyebabkan batu Hajar Aswad ni berwarna hitam. Batu Hajar Aswad ni juga yang kalau kita nampak itu sahaja warna hitam, tetapi belakangnya berwarna putih. Menurut apa dalam buku tu lah. Seterusnya pada pertengahan abad 14 Hijrah barulah Hajar Aswad ni ada 8 keping batu sahaja. Seterusnya saya serahkan kepada Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita sebagai muda ni kena bersemangat semua. Faham tak? Okey. Berdirinya saya di sini. Okey. Mula-mula alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Alhamdulillah. Bersyukur terhadap Ilahi dengan limpah dan kurnianya. Kita boleh lagi berdiri, berduduk, bertidur lagi di sini dan bermain game di belakang. Okey. Okey. Okey, saya gurau je. Okey. Okey, seperti yang korang semua tahu, saya Ashraf Daniel bin Zainal Abidin yang dikenali dengan Nya. Aduh, bahayanya. Okey. Saya akan menceritakan sejarah Hajar Aswad. Okey, iaitu sejarah Hajar Aswad ni seperti yang korang boleh baca, Nabi Ibrahim menyuruh Nabi Ismail mencari batu untuk meletakkan di penjuru Kaabah. Okey, ceritanya gini. Getah saya. Okey, ceritanya gini. Masa tu Nabi Ibrahim tu tengah membina Kaabah. Lepas tu sampailah tempat sudut Hajar Aswad tu, Nabi Ibrahim pun suruh kabur. Ya Allah, kabur ke Nabi Ismail. Wahai Ismail, carilah batu untuk meletakkan di sini untuk menandakan perakhiran dan permulaan Kaabah. Permulaan dan perakhiran tawaf. Okey. Lepas tu Nabi Ismail ni menurutlah perintah bapanya. Dia pergi cari. Masa dia cari tu, Jibril datang ke Nabi Ibrahim. Dia penyedak cerita. Tak mahu korang lalai. Okey.
Masa tu Jibril datang memberi batu Hajarul Aswad. Itulah Hajarul Aswad. Bagi ke siapa? Siapa? Ibrahim kau? Nabi Ibrahim. Nabi Ismail Bodoh. Okey. Lepas tu Jibril bagi yang ambil Hajarul Aswad tu dekat Bukit Api Kubais. Mesti kau nak tahu kat Bukit Api Kubais tak? Saya pun baru tahu semalam sebab saya baru baca. Okey. Lepas tu Kubis ke Kubais? Kubais kan? Kubais. Okey, lepas tu Nabi Ismail pun datang lah balik. Datang balik, pergi tanya, ada dah batu dekat tu, dekat penjuru Kaabah, Pandai Sharifah. Okey. Lepas tu dia tanya lah kepada bapanya, ayah, bagaimana dapat batu tu? Bapa Nabi Ibrahim pun khabar lah. Dia khabar, tadi Jibril datang memberikan khas kepadaku, iaitu Hajarul Aswad. Okey. Okey, yang kedua, masa tu poin kedua kita pergi ke kaum Quraisy membina kembali Kaabah. Okey. Masa kaum Quraisy membina kembali Kaabah tu, masa tu pada 519 Masihi. Okey, setiap kabilah mendapat setiap penjuru. Maknanya kabilah tu ada 4 orang lah. Tapi tak tahulah berapa orang. Sebab penjuru Kaabah tu ada 4 orang kan. ada 4 orang, 4 penjuru. Maknanya setiap seorang, ni dapat ni, ni dapat ni, ni dapat ni, dapat ni. Lepas semua nampak Kaabah tu, siapa dapat Hajarul Aswad? Kabilah-kabilah ni macam mengatakan bahawa dia mengatakan setiap dia orang yang lebih berhak meletakkan Hajarul Aswad ke tempatnya. Bala. Gaduh. Saya pun khabar memutuskan, okey, siapa yang masuk, orang pertama yang masuk dekat pintu Syaibah, pintu Syaibah, betul tak? Pintu Syaibah dia akan meletakkan Hajarul Aswad ke tempat asalnya. Lepas tu nak ayatnya, pada rancangan Allah ni sebaik-baik perancang kan, Nabi Muhammad yang masuk ke pintu Kaabah, yang orang pertama yang masuk pintu Syaibah tu. Okey, masa tu lepas dengar daripada kabilah-kabilah tu mengatakan bahawa dia pun ambil selai kain. Contoh ni kain tak? Ni kain. Ada marker tak? Okey, selai kain. Lepas tu Hajarul Aswad tu, masa tu Hajarul Aswad tu sebuah batu. Dia letakkan kain sini. Lepas tu tak Hajarul Aswad tengah. Lepas tengah tu, setiap daripada kabilah tu, wakil kabilah, Nabi Muhammad ajak suruh angkat setiap tepi-tepi kain tu. Maknanya macam mana sini tak? Jadi kain tak? Ni Hajarul Aswad. Ni kain. Macam pegang gini lah. Kabilah-kabilah ni, tepi-tepi ni. Sampailah dekat Hajarul Aswad. Sampai Hajarul Aswad, Nabi Muhammad pun sendiri datang. Yang ambil Hajarul Aswad tu, dia letakkan tempat asalnya. Jadi siapa yang letakkan Hajarul Aswad ke tempat asalnya? Nabi Muhammad. Okey. Okey, sejarah yang ketiga, asalnya berwarna putih, lebih putih daripada susu. Okey, jadi saya Aiman dah terang dah tadi pasal habis susu tu sebabkan kasturi. Asalnya seperti korang tahu, bukan sebab dosa manusia. Memang sebab dosa manusia jadi hitam. Tapi bahagian yang tertanam tu warna putih asalnya. Tapi disebabkan Hajarul Aswad tu pecah, ada peristiwa tu, nanti saya cerita, pecah dan terlalu banyak kasturi, minyak wangi dia letakkan atasnya, tu yang menyebabkan jadi hitam. Sebenarnya bahagian yang disentuh oleh kaum Muslim, umat Nabi Adam je yang warna hitam sebenarnya. Dia tertanam tu warna asal, warna putih, seperti lebih putih daripada susu. Okey. Ni seterusnya asalnya hanya seketul batu. Ni diterangkan oleh Aiman juga tadi, yang diuli dengan lilin dengan kasturi. Okay, next. Okay, ni peristiwa pula, peristiwa Hajarul Aswad. Peristiwa Hajarul Aswad pecah dan hancur. Okey, sewaktu pembinaan Kaabah semula pada zaman Qusay bin Kilab,
Hajarul Aswad telah hilang. Telah hilang. Hasil siasatan didapati bahawa Hajarul Aswad telah diambil oleh kabilah Iyad sebelum dihalau keluar dari Mekah oleh anak-anaknya, oleh anak-anak Mudar bin Nizar, dan ditanam di salah sebuah bukit di Mekah. Qusay bin Kilab kemudian menemui seorang saksi dan menunjukkan di mana batu tersebut ditanam. Hajarul Aswad batu ditemui semula dan kemudian disimpan oleh Qusay sehingga ke zaman Quraisy. Dah banyak nak tu. Okey, yang kedua, berlaku kebakaran. Korang pernah tengok tu? Korang pernah tengok tak? Pernah dengar yang Kaabah terbakar? Ada dalam YouTube, boleh tengok. Masa tu terbakar Kaabah. Orang kat luar dia tu, orang dekat kawasan luar dia tu tengah rakam tengok api besar, ya Allah. Masa tu betapa besarnya kuasa Allah. Masa tu kita tahu langit tinggi mana, tanah tinggi rendah mana. Okey. Ni yang ketiga, berlaku keganasan. Ni ramai daripada tak mungkin ramai yang tak tahu. Saya pun tak tahu sebenarnya, tapi setelah saya baca saya tahu. Okey. Pada zaman ni peristiwa ni peristiwa Al-Qamari bukan corona. Peristiwa Al-Qoromisah. Okey. Qoromisah adalah sekumpulan daripada pengikut ajaran Syiah Islamiyah. Korang tahu Syiah tu apa? Tahu. Dia wujud pada tahun 2004 Hijrah di Kufah. Kumpulan ini dipimpin oleh Hamdan Al-Qaromid dan pengikut digelar sebagai Qoromisah pada 8 Zulhijjah 317 Hijrah. Okey, nak cerita pasal Abu Tahir ni. Abu Tahir ni ialah anak kepada Abu Sa'id. Untuk pengetahuan korang, Abu Sa'id ni ayah kepada Abu Tahir. Abu Tahir ni lebih ganas daripada ayahnya. Nak cakapnya apa? Nak memberitahunya tak ingat. Abu Tahir ni dia ganas. Masa tu umat Islam tengah tawaf, tengah mengerjakan haji. Abu Tahir dengan pengikut dia 900 orang, tak silap 900 orang datang dan membunuh pada haji. Okey, jumlah yang dibunuhnya lebih kurang dalam 30,000. Mungkin lebih, mungkin kurang. Kita tak tahu. Sebab zaman dulu kita dengar daripada puluh-puluh orang. Lepas tu ni dalam buku mengatakan 30,000. Kalau saya baca dalam Google tadi mengatakan 20,000 je. Kita boleh ambil tapi kita tak boleh tak tahu apa benda. Okey. Lepas tu lepas dia bunuh semua tu, dia ambil mayat-mayat tu, dia letakkan dalam telaga apa? Telaga Zamzam. Okey. Selepas tu masa dia belah tu, masa dia balik daripada Mekah tu, lepas tu ada penduduk Mekah tu macam memohon simpati untuk kita sebelum tu sabar. Masa lepas dia bunuh tu, dia ambil dah Hajarul Aswad bawa balik. Lepas tu penduduk Mekah ni minta tolong bagi balik Hajarul Aswad tu. Kami rela membayar dengan jumlah yang sangat besar semua. Tapi Abu Tahir ni betapa kejamnya dia bunuh semua orang yang meminta simpati tu. Okey. Okey, semua faham? Okey, saya serah kepada moderator. Seterusnya Haikal. Okey, kelebihan Hajarul Aswad ni, dia kan batu daripada syurga kan. Hajarul Aswad ni yang kita tahu Jibril bagi dekat Nabi Ibrahim. Tapi sampai malaikat apa yang bawa Hajarul Aswad ni daripada syurga? Tahu tak? Tak kan? Okey. Yang bawa Hajarul Aswad ni adalah malaikat Jibril. Malaikat Jibril simpan dekat Bukit Abi Qubais tu sebelum nak bagi dekat Nabi Ibrahim. Dia simpan tu kat sana. Lepas tu bila Nabi Ibrahim nak cari batu tu, kan suruh Nabi Ismail cari kan. Time tu malaikat Jibril keluarkan daripada bukit tu. Lepas tu dia batu dari syurga. So syurga kan tempat yang suci, semua nak masuk kan. So suatu dia antara kelebihan dia adalah dia batu dari syurga.
So dia benda yang suci, dia benda yang memang tahu lah kan nak. Lepas tu kan bila dari syurga kan ada besar hadis kan yang cakap Hajarul Aswad ni dia punya terang tu boleh menerangi satu dunia ni kan, seluruh dunia ni. Tapi sebab apa Allah buat apa tu macam ni je, nampak dia tak nampak, dia tak boleh menerang sebab apa? Sebab Allah bagi benda ni daripada syurga kan. Kalau Allah bagi lebih lagi, nanti apa kita akan rasa? Macam ni. Okey, benda tu Hajarul Aswad ni dia terang, dia boleh menerangi satu dunia. Tapi Allah buat kan dia hanya boleh Allah buat kan dia tak terang macam tu. Allah. Sebab apa? Sebab yang Allah bagi Hajarul Aswad ni pun dah kira rahmat pada Allah. So kalau macam Allah bagi lebih daripada itu, manusia akan buat apa? Apa yang jadi? Tak bersyukur kan? Lepas tu batu yang mendapat kelebihan daripada Allah SWT. So apa dapat kelebihan? Sebab dia kan batu ni yang memula petunjuk permulaan dengan pengakhiran tawaf. Lepas tu dia ada dekat rumah Allah, Baitullah, ataupun Kaabah. So tu dia special. This akan jadi saksi dari kiamat ni pun ada hadis dia yang cakap demi Allah SWT membangkitkannya pada hari kiamat kelak. Baginya dua mata, dia akan melihat dengannya. Baginya lidah yang dia akan berkata-kata dengannya, menjadi saksi kepada siapa yang telah mengusapnya dengan kebenaran. Maksudnya kan sekarang ni Hajarul Aswad cakap batu je, tapi bila dekat hari kiamat dia akan mula ada mata, dia akan ada lidah untuk bagi tahu dekat Allah yang orang tu telah usap dia dengan kebenaran. Maksudnya orang tu usap dia bukan dengan hati yang tak baik semua. Orang tu memang betul-betul dah rasa taubat semua. Kucuk, usap. Mengucup ni dapat hapuskan dosa. Ni pun ada hadis dia. Mengusap rukun Yamani dan mengucup Hajarul Aswad akan menghapuskan kesalahan. So dosa kita. Lagi satu, Rasulullah memulakannya. Rasulullah buat apa? Rasulullah kucup dan usap dia juga. So benda yang Rasulullah buat. So bila benda yang Rasulullah buat kan semua benda elok, semua benda baik. Satu, Hajarul Aswad ni dia banyak kelebihan dia. Antara ini lah special dia. Next. Sambung dengan ni Okey, bismillahirrahmanirrahim. Saya akan menerangkan bahagian ni mengapa Hajarul Aswad dan mengapa Hajarul Aswad terpelihara dari sembahan orang jahiliah. Nama Rafzamuddin. Okey, korang pernah terfikir tak kenapa Hajarul Aswad ni dia tak ada macam orang jahiliah kan dulu kan buat benda-benda yang sesat kan, menyembah batu apa semua. Tapi dia terpelihara sampai sekarang. Maknanya sekarang tak ada pun orang-orang yang buat benda tu lagi kan, menyembah batu apa semua. Seperti yang kita tahu, umumnya penyembahan batu-batu Mekah dan Tanah Haram merupakan amalan orang Arab zaman jahiliah. Zaman orang jahiliah ni orang yang sebelum kedatangan Islam. Maksud jahiliah itu daripada ayat jahalah yang bermaksud bodoh dan sesat. Jadi perkara yang diorang buat tu semua yang berlandaskan hawa nafsu semata. Namun begitu, tidak ada sebarang riwayat yang menyatakan mereka menyembah Hajarul Aswad. Walaupun umumnya mereka menyembah batu-batu Mekah dan Tanah Haram. Walaupun mereka menyembah batu-batu Mekah,
itu amalan orang jahiliah, tapi tak ada riwayat yang mengatakan mereka menyembah Hajar Aswad. Setelah diperhatikan rahsia di sebaliknya, jelaslah ini merupakan pemeliharaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah apa tu yang maksud dia kat sini, maksudnya Allah tak bagi orang lain sembah tu kan, sebab Allah nak pelihara dia. Sebab kalau macam orang Arab jahiliah sembah, nanti orang yang lain kita sembah berhala juga. Sebab tu Allah pelihara daripada dia orang sembah Kaabah semua ni. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, sekarang saya nak terang tentang, nak cerita tentang apa itu multazam. Okay, korang tahu apa itu multazam? Tak tahu kan? Okay, multazam ni dia terletak di antara Hajarul Aswad dengan pintu Kaabah. Hajarul Aswad, lepas tu pintu Kaabah kan, tengah-tengah tu dia ada macam dinding. Itu yang dinamakan, itulah multazam. Lepas tu jarak dia 2 meter. Lepas tu kenapa dia dinamakan multazam? Sebab dia berasal daripada perkataan Arab iaitu iltizam, yang membawa maksud dekat. Ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Satu hari ni Rasulullah dia duduk dekat multazam lalu berdoa. Sambil dia berdoa tu, dia dekatkan dia punya diri dengan multazam. Tu lah. Lepas tu multazam ni merupakan satu tempat mustajab doa. Ada hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, Rasulullah bersabda, apa ni, ma bainar rukni wal bab yud'a al multazam. Lepas tu la yalzamu ma bainahuma ahadu yas'alullah illa a'tahu iya. Yang bermaksud di antara rukun Hajarul Aswad dengan pintu Kaabah, itulah multazam. Lepas tu tak ada seorang pun manusia yang berdoa dekat situ melainkan Allah makbulkan doa dia. So ni tempat mustajab doa lah. Dan ketika kita berdoa, disunatkan kepada kita untuk korang tahu menempelkan tak? Dia macam tu kan? Dia macam cicak. Dia macam cicak, dia lekat macam tu. Itu sunnah, itu bukan bid'ah. Yang bid'ah tu kita, sebab tadi ilmu, so kita cakap tu bid'ah. Lepas tu dekat multazam ni tak ada doa yang khusus Nabi anjurkan dekat kita. So kita boleh doa apa-apa yang kita nak doa. Kalau kita nak doa kita nak kaya, so kita doa kita nak kaya. Kalau kita nak doa kita nak jadi orang soleh, kita doa kita jadi orang soleh. Kalau ada yang nak doa, manalah tahu dia single seumur hidup, dia nak doa dia ada pasangan, so boleh dia doa insya-Allah dia ada pasangan lah. Lepas tu dekat multazam ni, jap. Dekat multazam ni tak semua orang berpeluang doa dekat sini Tak semua orang tak semua orang berpeluang doa dekat sini sebab ramai. Dia keadaan dia jadi sesak. Ribuan jemaah yang datang kat sini ada semua nak pergi kat multazam tu nak berdoa. Tapi ada orang cakap kan yang saya dah pergi multazam, saya dah berdoa dekat multazam tu banyak kali, tapi kenapa Allah macam tak mustajabkan doa dia kan? Jawapan dia, kita tengok agak hubungan kita dengan Tuhan macam mana. Kadang-kadang Allah suruh kita buat sesuatu tu, tapi kita buat endah tak endah je. So tak heranlah kenapa Allah nak bagi apa yang kita nak tu pun endah tak endah lah kan. Contoh dia, saya bagi solat waktu Zuhur. Solat waktu Zuhur masuk pukul 1.30. Ada orang yang pukul 1 tu dia dah siap-siap untuk solat Zuhur. Dia dah siap-siap untuk solat Zuhur. Pukul 1.30 tu dia dah terpacak kat surau untuk solat Zuhur. So orang macam ni mustahil Allah nak
apa ni, nak reject dia punya doa. Bahkan kadang-kadang Allah bagi lebih dia punya doa. Lepas tu ada satu lagi golongan yang kadang-kadang Allah dah seru kan, Allah dah seru, dah panggil dia, tapi dia kata macam, oh tak apa, awal lagi Zuhur pukul 1.30, kita solat pukul 2. Dah pukul 2? Tak, kita pukul 3 lah. Dah pukul 3, pukul 4. Dia tangguh-tangguh. Benda ni Allah tak suka. Allah tak suka orang tangguh-tangguh. So kalau dia tangguh, Allah pun bagi dia dengan cara tangguh jugalah, kan? So Allah sebut dalam, tapi baiknya Allah ni, Allah sebut Allah, dia dengar rintihan setiap hamba dia. Dia dengar setiap baik-baik doa hamba dia, apa yang hamba dia minta, dia dengar. Dia dengar. Allah sebut dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 186, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yashhudun. Allah cakap, wahai Muhammad, katakanlah kepada hamba-hambaku ketika diorang tanyakan tentang aku, di mana aku. Lepas tu Allah cakap apa? Fa inni qarib, sesungguhnya aku dekat dengan hamba-hambaku. Ujibu da'watad da'i idza da'an, sesungguhnya aku akan memakbulkan permintaan yang hamba-hambaku nakkan. Lepas tu, tapi Allah bagi satu lagi, Allah bagi, tak senang lah Allah nak makbulkan doa-doa hamba dia. Allah bagi satu, apa ni? Ada satu syarat lah. Allah sebut falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Dengan syarat engkau kena taat dengan perintah aku, beriman dengan aku. So lepas kau dah taat dengan perintah aku, dah beriman, so aku akan kabulkan doa engkau. So kita tak payahlah nak apa ni, bersangka buruk dengan Allah. Mungkin benda tu Allah tak bagi kita, Allah tangguhkan pemberian tu dekat kita. Boleh jadi Allah nak bagi benda tu, nak kabulkan doa kita tu dekat akhirat. Mana tahu Allah pilih kita sebagai orang yang masuk syurga ke, kan? Tu nikmat tu lagi besar, kan? Lepas tu, so akhir kalam daripada saya, kalau kita nak Allah kabulkan doa kita, kita kena jaga hubungan kita dengan Allah. Macam mana kita nak jaga hubungan kita dengan Allah? Macam tu kita jaga hubungan kita dengan manusia. Mana mungkin kita nak seseorang tu sayang kat kita, tapi kita buat jahat kat dia. Tak mungkin dia akan sayang kat kita. Macam tu dengan Allah. Kita kena buat baik, lepas tu baru Allah bagi apa yang kita. Ihfadillah yahfadillah. Kita jaga Allah, nescaya Allah akan jaga kita. Wallahu a'lam. Okey, kesimpulannya di sini, pengetahuan terhadap Hajar Aswad dan Muntazam perlu diperluaskan. Dengan cara ini, jemaah tidak hanya tahu Hajar Aswad perlu dicium, tetapi tahu sejarah dan kebaikan di sebaliknya. Kebanyakan orang yang pergi haji ataupun umrah, dia kebanyakan dia tahu Hajar Aswad tu kena cium je, tapi dia tak tahu kan sejarah dan kebaikan di sebaliknya, kan. Oleh itu, kita perlu memperluaskan pengetahuan kita agar mampu menjadikan Islam sebagai agama yang terbaik dan melebarkan empayar Islam di seluruh dunia, insya-Allah. Dia ada soalan. Hajarul Aswad tu kan, yang kat Kaabah tu, dia satu semua tu ke yang dalam Perak tu kan, dia satu bulat tu ke dia pecah-pecah? Kan kita asyik tengok orang cium kan Hajarul Aswad kan, orang pergi kat situ kan, benda tu perak, benda perak tu kan jadi bulat kan dari situ kan. Hajarul Aswad semua bulat tu ke ataupun bukan? Mana? Tunjuk. Ni. Hajarul Aswad semua ni ke atau antara dekat sini? Dalam.
Hajarul Aswad dia kita tak nampak tau yang dia ada kat sini. Dia ada 8 kat sini. Semua lain bentuk, lain saiz. Yang ni batu je. Kita just tanamkan Hajarul Aswad kat batu tu. Untuk tanamkan ni dekat penjuru Kaabah. Faham? Yang ni bukan Hajarul Aswad. Yang Hajarul Aswad kita tanam kat batu tu. Kalau pergi nanti nampak ada 8 keping. Dulu masa Jibril bagi kat malaikat Ibrahim kan. Malaikat Jibril bagi kat Nabi Ibrahim. Batu tu satu. Batu tu macam ni. Bagi macam ni. Tapi lepas yang dah peristiwa yang lain-lain tu dia pecah jadi kecil. Kan dia pecah. Yang lain semua pecah, rosaklah jadi. Pecah sebab peristiwa tadi. Peristiwa yang diorang bawa tu, lepas tu dia pecah, dia jatuh, dia pecah. Makin lama dia jadi sepihan ni je. Sepihan ni je yang tinggal. Sebenarnya semua dia ada 10. Yang lagi 2 dekat mana lah? Dekat negara Arab lah. Cuma 8 je dekat sini. Ada lagi 2 sepihan tu. Ada lagi? Ya? Sebab dia ada Hajarul Aswad boleh. Cuba tempat dia dekat tempat lain. Tak tahu lah kan. Dia dekat. Dia dekat negara Arab juga. Tapi dekat museum dia letak. Tapi orang tak sentuh lah. Ada lagi? Tu je kan? Sekian, terima kasih.